Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Jasmine Abu Bakar dan ini Awani Sarawak. Ini antara tumpuan Awani Sarawak untuk malam ini. ...203 kes positif COVID-19 direkodkan di Sarawak pada Rabu, angka tertinggi yang pernah dicatatkan sejak kes pertama dikesan. Banjir di Sarawak pulih, PPS terakhir ditutup. Makanan yang kita agihkan ini bernilai dalam RM70. Awani Sarawak dimulakan dengan laporan perkembangan kes COVID-19 di Sarawak. 203 kes positif direkodkan pada Rabu. Angka tertinggi pernah dicatatkan sejak kes pertama dikesan pada 13 Mac tahun lalu. Penambahan kes baru itu menjadikan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di Sarawak melonjak kepada 2,570 kes. Berdasarkan laporan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Sibu merekodkan kes tertinggi iaitu 120 kes. Daripada 120 kes di Sibu, 78 melibatkan kluster Pasai dan dikategorikan sebagai jangkitan tempatan, manakala 40 kes lagi adalah hasil saringan individu. Selain di Sibu, beberapa kes melibatkan kluster Pasai turut direkodkan di daerah lain iaitu 43 kes di Kanowit, Betong 8, Bintulu 4, Dalat 3, Kuching 2 dan Kapit 1 kes. Sementara itu, daerah Kanowit telah bertukar status dari jingga ke merah selepas 73 kes jangkitan tempatan dikesan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Dalat pula bertukar dari kuning kepada jingga dengan sejumlah 22 kes jangkitan tempatan. Kesemua 23 individu positif COVID-19 yang didakwa gagal dikesan di Sibu sudah dijejaki. Perkara itu disahkan Menteri Muda Kesihatan Awam dan Perumahan Dr. Anwar Rahmai pada Rabu, sekaligus menolak kenyataan yang tular di media sosial bahawa individu berkenaan bebas berkeliaran sehingga menimbulkan kebimbangan orang awam. Menurut Dr. Anwar, 23 individu terbabit bukannya tidak dapat dikesan seperti yang didakwa. Sebaliknya, ada yang sudah berada di hospital sejak 17 Januari lalu. There are 23 been mentioned, untraceable, unreachable, uncontactable. Okay? All the word "un" there. But actual fact, out of 23 mentioned, 10 are already in hospital. When are they in the hospital? 9 of them are already in the hospital on the 17th. Okay? And 1 of them in the hospital on the 18th. 10 of them. 1 is a foreigner. Out of 10, 1 is a foreigner. Referred from private hospital. Beliau menambah baki yang selebihnya berada dalam kawasan sekatan dan mereka telah dihantar ke hospital. Ini termasuk individu yang tidak dapat dihubungi akibat masalah rangkaian telefon. The 13, 4 of them are under the lockdown area. Okay, 4 of them under the lockdown. They cannot be contactable, but they are already under the lockdown area. So they are coming out already now. Coming out to be sent to the hospital. 7 of them are already contactable yesterday and already on the way to the hospital. Ujarnya individu terakhir telah berjaya dikesan pada jam 12.45 tengah hari Rabu. Beliau berkata demikian pada upacara rasmi lawatan Ketua Menteri Sarawak bagi Majlis Pengagihan Bantuan Makanan di Galeri Kompleks Islam Sibu pada Rabu. Lebih 70,000 isi rumah di bahagian Sibu yang terkesan akibat pelaksanaan PKP menerima bantuan makanan pada Rabu. Majlis penyerahan disampaikan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg kepada wakil rumah panjang dan 11 adun kawasan yang terjejas. Ini merupakan usaha kerajaan bagi memastikan rakyat di kawasan terlibat tidak terputus bekalan makanan sekaligus usaha mengekang penularan COVID-19 dapat dilakukan. Mengikut apa yang telah pun kita terima daripada pejabat residen, jumlah ketua isi keluarga KIR lebih kurang 73,000. Makanan yang kita agihkan ini bernilai dalam RM70 satu bungkus itu, ya. Ia terdiri daripada beras, gula,
gula, tepung, sardin, teh, atau kopi, minyak masak, biskut, mi, segera. Selain itu, Awan Tengah berkata Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak turut mengagihkan barang keperluan lain seperti susu, lampin pakai buang dan tuala wanita kepada kawasan yang terjejas. Katanya bekalan makanan berbungkus juga diagihkan kepada para petugas barisan hadapan di pusat kuarantin selain yang bertugas di sekatan jalan raya. Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas majlis penyerahan bantuan makanan kepada penduduk di kawasan PKP di Galeri Kompleks Islam Sibu pada Rabu. Pengerusi Majlis Pembenaran Sibu MPS Clarence Ting melahirkan rasa kecewa ke atas pemilik pasaraya di daerah itu kerana tidak mengikuti SOP ketat. Jelas beliau perkara itu tidak sepatutnya berlaku. Sebaliknya mereka harus meningkatkan kawalan keselamatan semasa tempoh pandemik ini. We know that the area has many COVID incidents already, whereby the positive has been tested positive, and then they have visited the supermarket area. So I have informed the supermarket managers to have crowd control so that it will not be so tight in there. Bagaimanapun dalam tinjauan di sekitar Bandar Sibu pada Rabu, Clarence berpuas hati dengan setengah premis memperketatkan SOP keselamatan. Beliau berharap penduduk di Sibu terus mematuhi SOP memandangkan kes penularan di daerah itu sentiasa meningkat. Banjir di Sarawak pulih sepenuhnya petang ini. Pusat pemindahan sementara PPS terakhir di Sekolah Kebangsaan SK Tanah Putih di Serian ditutup sepenuhnya jam 2 petang tadi. Perkara itu dimaklumkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi laporan keseluruhan bencana banjir negeri Sarawak jam 2 petang tadi. Laporan berkenaan turut memperincikan beberapa butiran lain sejak banjir melanda 6 daerah di negeri itu sejak 12 Januari lepas. Antaranya jumlah keseluruhan mangsa yang ditempatkan di 59 PPS di 6 daerah iaitu seramai 4,781 mangsa daripada 1,273 keluarga. 6 daerah terjejas adalah Kuching dengan jumlah mangsa tertinggi iaitu 2,419, diikuti Serian 1,091, Bauk 922, Samarahan 217, Simunjan 103 dan Miri 29. Fanizam Ahmad antara yang hilang punca pendapatan akibat banjir minggu lepas. Lebih 300 tanaman tembikainya musnah. Tambah menyedihkan ia sedang berbunga dan hanya menunggu masa untuk berbuah. Banyak juga lah mengalami kerosakan lah, cuma di kebun lah. Sebab time banjir semangka kami dah tengah mengeluarkan buah lah. Dalam 300 pokok lah. Kalau 300 pokoknya munanya harvest lah boleh jadi 900 biji pia lah. Rosak habis semualah. Saya ada yang dapat diselamatkan lagi lah. Meskipun berputih mata, Fanizam bersyukur ada pihak yang beri bantuan berupa makanan buat dirinya sekeluarga. Dia turut berharap ada pihak yang sudi bantu untuk memulihkan kembali kebunnya yang musnah akibat air bah. Sementara itu, Anita Busrah dari Kampung Endap terharu dengan keprihatinan pihak yang membantu meringankan bebanannya. Macam abot kami ada rosak. Lepas ya rumah pun ada terjejas juga lah. Sekitar rumah pun memang kotor lah. Alhamdulillah lah ada bantuan dari tu lah, ada pihak penganjur tu lah dapat meringankan bebanan sikit lah bagi keluarga kami lah yang terjejas akibat banjir tu. Fanizam dan Anita antara mangsa banjir di Kota Samarahan yang merupakan penerima bantuan dari Ahli Parlimen Kota Samarahan Rubiah Wang. Sumbangan berupa makanan keperluan asas seperti beras, gula dan minyak masak. Sesi sekolah secara bersemuka bagi tingkatan 5 dan 6 sesi 2021 bermula hari ini. Tinjauan di sebuah sekolah di Ibu Negeri pagi tadi mendapati SOP dipatuhi. Ini termasuk pemakaian pelitup muka dan penjarakan fizikal sebelum memasuki sekolah. Seawal jam 6 pagi, warga pendidik bersedia di pintu pagar sekolah bagi mengambil suhu pelajar sebelum dibenarkan masuk. Para pelajar juga dilihat beratur dalam barisan dengan jarak 1 meter antara satu sama lain. Salah seorang pelajar yang ditemui berpendapat meskipun perlu melalui garis panduan ketat, itu bukan masalah. Baginya, dia lebih selesa belajar secara bersemuka berbanding dalam talian. Saya rasa patutlah sebab pelajar SPM-nya dah lama dah mau
belajar dengan cikgu semuka-semuka. Dari tahun lepas kan sekolah buka. Cek dah kluster yang berlaku kat sekolah. SOP semuanya ketat. Bagi ibu bapa pula, ada yang masih bimbang. Namun hasrat mahukan anak-anak mendapat pendidikan sebaik mungkin ketika pandemik ini memberikan mereka kekuatan untuk melepaskan anak ke sekolah. Okey lah, sebab Form 5 dengan Form 6 saja Pak. Okey lah, tapi risau jugalah. Semua orang mau jagalah. Sesi persekolahan bersemuka hanya melibatkan calon yang mengambil peperiksaan awam. Sementara itu, berbeza pula di SMK Petrajaya pada hari pertama sesi persekolahan. Seorang pelajar terjatuh dari tingkat 3 bangunan sekolah tersebut. Kejadian dipercayai berlaku sekitar jam 6.30 pagi ketika pelajar berkenaan berada berhampiran bilik darjahnya. Mangsa yang berusia 17 tahun dari kampung Tupung Batu di sini kemudian dikejarkan ke Hospital Umum Sarawak dan kini dilaporkan stabil. Apa yang kita faham dia ni dia sampai ke sekolah tu dalam 6.30 dan macam mana dia letak beg dia atas kursi dia ikut daripada saksi lah, saksi rakan-rakan dia tu dia setuju buah dan sekali kita tak dapat nak tersesat lagi punca dia terjun tu tapi dia ada kat siapa ni kita tahu kata dia nak bunuh diri itulah yang teruskan dia sekali masih di hospital Zon Merah. Kenakan yuran yang perlu sahaja, itu saranan Presiden Kesatuan Guru Bumiputra Sarawak KGBS Ahmad Mali kepada semua sekolah di negeri itu. Pertimbangan itu perlu memandangkan ibu bapa kini berhadapan dengan masalah kewangan, susulan ekonomi yang merundum, ekoran pandemik COVID-19 serta bencana banjir. Kalau boleh, yuran-yuran yang utama saja dahulu seperti yuran contohlah yuran pembelian buku tulis, alat tulis dan sebagainya. Kalau yuran-yuran yang tidak diperlukan, tidak ada keutamaannya dulu, kita mohon ditangguhkan buat sementara waktu. Ibu bapa mempunyai ataupun mengalami tekanan-tekanan tertentu dari segi pendapatan dan sebagainya, ataupun ada keperluan lain untuk digunakan kewangan itu untuk digunakan dalam keperluan yang lain dalam kita menghadapi pandemik COVID-19 dan juga situasi banjir pada ketika ini. Ini termasuk perbelanjaan elektif seperti tabung PIBG dan sebagainya. Menurutnya lagi, ini memberi peluang buat ibu bapa menilai semula kedudukan kewangan mereka sekaligus membenarkan perbelanjaan penting dilakukan terlebih dahulu. Bagi orang yang berpendapatan si tentu, contohnya sidak ya anak, rasa kami kesian dengan danya. Jadi kena atur baliklah keadaan macam kami lah tentang yuran tu. Bagi sekolah rendah tu si berapa banyak lah. Tapi bagi sekolah yang ada pembayaran yang khusus kita kena lihat balik lah. Sebab kami tu sebagai ibu tunggal takut kelak barang macam keperluan pihak sekolah kami akan berbeli lagi bah. Jadi minta kerjasama lah dari pihak sekolah kelak. Takut kami nak berbeli barang apa semua. Saya kami tu macam cleaner pun kami tu takut membebankan kami pendapatan kami lah. Pelajar yang telah membayar 30% daripada pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN sahaja yang layak terima insentif subsidi bayaran RM30 juta yang diperuntukkan melalui Yayasan Sarawak. Pelajar tidak perlu membuat permohonan, mereka hanya perlu memeriksa status pembayaran dengan menghubungi PTPTN. Inisiatif ini hanya layak bagi pelajar yang telah membayar sekurang-kurangnya 30% daripada pinjaman PTPTN mereka dan Yayasan Sarawak akan membayar 30% daripada baki pinjaman tersebut. Beliau juga menyeru kepada peminjam PTPTN yang belum mencapai bayaran 30% untuk membayar pinjaman mereka bagi melayakkan diri menerima insentif ini. Kepada pelajar yang jumlah bayaran balik mereka belum mencapai tahap 30%, adalah digesa untuk membayar agar mereka dapat menikmati insentif yang diberikan oleh kerajaan negeri ini. So that means kalau pinjaman 25%, bayar sikit lagi sampai 30% dan layak di bawah bantuan ini. Peminjam skim beasiswa Yayasan Sarawak juga layak menggunakan formula sama, namun mereka harus membuat permohonan secara bertulis kepada Yayasan Sarawak.
Sekian Awani Sarawak. Pastikan anda terus bersama kami. Saya Jasmine Obaka. Assalamualaikum.